Soalan yang penting, bila kita tengok tu, ada yang tanya, bila dia nak jadi kasrah tu? Bila dia boleh jadi madmumah? Jadi dhammah? Bila yang boleh dibaca kalimah tersebut dengan fathah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul pada pagi ini. Saya mohon maaf kerana terlewat mulakan pengajian. Ini kelas ganti kepada pengajian yang tertangguh pada hari Khamis yang lepas, bagi pengajian matan Al-Ajrumiyah karangan Al-Imam Ibnu Ajurrum As-Sunhaji, yakni Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Dawud Ibni Ajurrum As-Sunhaji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pada pengajian yang lepas-lepas kita telah mengaji dan juga mempelajari beberapa pengajian, kalau tidak salah 3 pengajian, dan ini pengajian yang keempat yang kita akan pelajari tentang al-i'rab. Apa dia i'rab secara umumnya? Jadi maknanya kita telah membaca matan, selesai matan yang telah kita baca sampai kepada alamat bagi pembahagian kalam. Kalau kita baca matan semula, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Falismu yu'rafu bil qafdi wat tanwini wa dukhuli al-alif wal lami wa hurufil qafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba والكاف واللام وحرف القسم اللام sampai situ. Kemudian وحرف القسم وهي الواو والباء والتاء. Semua itu disebut dengan huruful qafd. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Dan masuk babul i'rab. Jadi saya bercadang untuk pengajian ini, sebelum kita masuk babul i'rab, saya bercadang untuk kita tahlilul nas. Kita bahaskan tentang nas terlebih dahulu, sebab kita telah mempelajari 3 pengajian yang lepas tentang persyarahan tentang nas ataupun matan yang telah kita sebutkan tadi. Kali ini kita tahlilul nas awalan. Lebih dahulu kita menyelesaikan dulu pemahaman terhadap nas kitab ini, kemudian barulah kita berpindah kepada pengajian al-i'rab. Ya, ini sebagai umpamanya revision ataupun ulang kaji semula kepada matan al-Ajrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkab. Kita sedia maklum bahawa al-kalam huwa lafzu. Al-lafzu dengan makna sautul mustamil ala ba'dil ahruf. Jadi suara yang terkandung dalamnya sebahagian huruf-huruf. Ini panjang telah kita sebarkan dan telah kita bincangkan dalam pengajian yang lepas. Seperti Zaid, nahwu Zaid. Jadi Zaid adalah lafz. Ini lafzu Zaid. Apa yang makna lafzu Zaid? Sautun mustamilun ala ba'dil ahruf. Iaitu Zai, Ya dan Dal. Kalau tidak ada lafaz, contoh seperti tulisan, kitabah, tulisan, maka dia tidak disebut sebagai al-kalam di sisi para ulama nahwu. Jadi kalau kamu buka kitab contohnya, dan kamu melihat kepada kitab tersebut, maka ianya tidak dikira kalam. Kenapa? Dalam tu talaffaz, karena dia tidak dilafazkan. Hanya sekadar kamu melihat dan baca dalam hati macam tu, petikan ataupun tulisan yang ada dalam kitab tersebut. Hadza laisa kalaman 'inda an-nuhah. Di sisi para ahli nahwu, ianya tidak disebut sebagai al-kalam. Karena al-kalam mesti al-lafz.
mesti al-lafzu. Al-lafzu apa maknanya? Sautun mustamilun ala ba'dil huruf atau ala ba'dil ahruf. Tamam. Kemudian al-imam menyebutkan al-murakkabu. Al-kalam huwa lafzu al-murakkabu. Al-murakkabu maknanya ianya terkandung daripada dua kalimah dan ke atas. Jadi bila sebut murakkab, di sini difahami bahawa mufrad bukanlah kalam. Jadi kalam mestilah gabungan kalimah-kalimah dua atau lebih, sehingga membentuk dia menjadi kalam. Jadi kalau mufrad semata-mata tidak disebut sebagai kalam. Jadi Zaid itu saja tidak dipanggil kalam. Tapi lafaz Zaid itu dipanggil lafz. Tapi adakah dia dipanggil kalam? Dia tidak dipanggil kalam. Karena kalam mesti melengkapi syarat yang disebutkan nanti dalam ta'rifnya. Al-lafzu al-murakkabu. Nah, yang kedua ni, apa dia tak, orang panggil apa? Dia punya syaratnya adalah murakkab. Kemudian yang ketiga, al-mufid. Al-kalam wa lafzul murakkabu al-mufid. Al-mufid, apa maksud mufid? Yahsunus sukuta alaihi, yang mana seorang tidak perlu lagi bertanya dan juga tidak tertunggu-tunggu dengan perkataan seterusnya bagi memahami petikan tersebut. Tamam. Yang disebutkan oleh pengucap tadi. Jadi kalam mesti murakkab dan murakkab mesti mufid. Jadi dipaham di sini bahawa murakkab ada yang tidak mufid, yang tidak menyebabkan seseorang yang mendengar ucapan tersebut ataupun menyebabkan seseorang yang mendengar ucapan tersebut tertanya-tanya apakah yang akan diucapkan seterusnya. Atau disebut dalam kalimah bahasa Arab, la yahsunus sukuta alaihi. Contoh disebut ghulamu Zaid. Hadha laysa mufid. Tapi kalau disebut hadha ghulamu Zaid, itu mufid. Itu adalah ghulam Zaid. Madrasatu, al-madrasatu contohnya. Satu mufrad macam tu. Hadha laysa mufid. Tapi kalau disebut hadhihi al-madrasatu, mufid. Ada lengkap dia punya susunan tadi, ada subjek dan ada predikatnya, ada mubtada, ada khabarnya. Dan bagaimana dengan ucapan orang yang menyebut Zaidun dengan soalan yang ditanya kepadanya, masmuka? Maka dijawab Zaidun. Ada kalam. Kenapa kalam? Walaupun satu saja dipanggil mufrad. Tak. Itu kalam karena ada takdir yang ataupun ada kalimah yang dihazafkan ataupun yang diniatkan. Tiga sebutan tadi cuma diringkaskan. Betul, kalau ditanya masmuka, maka dia menjawab dengan Zaidun, bermaksud seolah-olah dia menjawab ismi Zaidun. Tamam? Jadi itu dah jadi berapa kalimah? Dua kalimah. Maka hadza kalam mufid. Walaupun dijawab dengan satu perkataan. Maka dilihat balik bagaimana konteks ayat tersebut disebutkan, barulah ditentukan sama ini kalam ataupun tidak kalam. Jadi kita dah sebut al-kalam di sisi Imam Ibnu Ajurrum wa lafzu al-murakkabu al-mufidu, dan kita dah sedia maklum ta'rifan bagi ketiga-tiga kalimah tersebut. Bil wada'i, dimaksudkan dengan bil wada'i adalah al-kalimatul mawdu'ah, iaitu kalimat yang diletakkan. Apa makna mawdu'ah? Ay musta'malah, yakni yang digunakan daripada Arab, daripada golongan bangsa Arab. Tamam. Dengan bil wada'i, alif lam tersebut dengan alif lam lil ahdi, maksudnya di sini adalah al wada'ul arabi. Itu maksudnya. Al kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i, ay bil wada'il arabi, itu dengan musta'mal ataupun yang digunakan oleh golongan Arab. Jadi bermaksud dalam kalam yang dibincangkan dalam ilmu nahwu adalah lafaz yang tersusun daripada kalimah-kalimah yang mana ianya memberi faedah yang berasal daripada perletakan atau penggunaan daripada bangsa Arab. Bermaksud, kalaulah kalam tadi bukan daripada bangsa Arab, maka ia tidak disebut atau tidak dibahaskan dalam ilmu nahwu. Tentunya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Jerman dan seumpamanya, kesemuanya tidak dalam perbincangan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu perbincangannya adalah berkenaan dengan wada'il arabi. Tamam. Itu ta'rifan bagi al-kalam yang telah kita bincangkan lebih kurang dalam 2 pengajian bagi perkara tersebut sahaja. Kemudian Al-Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan wa aqsamu. Jadi saya minta untuk dilihat semula pengajian tersebut yang kita rasanya telah letakkan dalam
YouTube. Iaitu adalah pengajian tersebut diikuti dengan turutan yang baik dan kemudian dicatat pengajian-pengajian tadi. Dan ini orang yang himmahnya aliyah, yang kuat. Saya rasa setelah kelas pengajian ini, dia boleh tulis kitab baru pula tentang syarahan bagi Al-Ajurumiyah mengikut apa yang telah dia fahami daripada pengajian ini. Tak. Kalau siapa yang buat macam tu, minta tunjuk kepada saya. Kalau ada yang melihat dan juga mendengar pengajian ni, lakukan imla ataupun takrir, dicatat kembali apa yang disyarahkan dengan terperinci, kemudian dijadikan sebagai nota yang baik, nanti tunjuk balik kepada kita dan moga-moga bermanfaat untuk orang lain sama nanti insya-Allah. Tamam. Wa aqsamuhu, kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum menyebut aqsamu. Apa dia aqsamu? Ia aqsamul kalam. Baik, apa dia makna aqsamul kalam sini? Kita dah syarah aqsamul kalam di sini dengan makna ajza'uhu allati yata'allafu minha. yakni juzuk-juzuk yang mana tersusun sehingga membentuk kalam. Jadi aqsamul kalam yang dimaksudkan oleh aqsam di sisi imam ini pada sudut apa? Sudut kesemua bahagian tersebut adalah merupakan juzuk-juzuk yang tersusun untuk menjadi kalam. Boleh. Itu yang telah kita sebutkan dalam ketika syarahan tentang beberapa bentuk susunan. Sebab dia ada 3 bahagian, isim, fi'al dan huruf. Jadi ada 6 kemungkinan susunan untuk membentuk menjadi kalam. Tapi dalam 6 bentuk susunan yang berkemungkinan berlaku tersebut, seperti yang disebutkan oleh Imamul Haramain dalam Waraqat, maka cuma 2 sahaja yang boleh disebutkan sebagai pembentukan untuk menjadi kalam. Sama ada isim tambah dengan isim, yani isim dan isim, gabungan isim dengan isim akan menjadi kalam, ataupun isim dengan fi'al akan menjadi kalam, ataupun fi'al dengan isim. Tamam? Isim dengan fi'al ataupun fi'al dengan isim itu dikira sebagai satu, maka dikira 2 bahagian yang boleh untuk dibentuk menjadi kalam. Wildan. Tamam. Jadi apa 3 bahagian tersebut? Aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kemudian ja'a li ma'na tadi adalah sifat yang diletakkan oleh musannif, yakni Ibnu Ajurrum, kepada harf. Kenapa? Karena untuk menjaga daripada huruf yang laisa lahu ma'na. Ay ja'a li mabna. Yani huruf yang ja'a li mabna, laisa li ma'na. Ada huruf ja'a li ma'na, ada huruf ja'a li mabna. Apa beza ja'a li ma'na dengan ja'a li mabna? Ja'a li ma'na kerana huruf tadi ada makna, tapi makna dia tadi bergantung kepada yang lain. Bergantung kepada penggunaan ataupun penyusunan kalimah tersebut. Manakala huruf ja'a li mabna adalah huruf hijaiyah. Kerana huruf tadi didatangkan untuk membina huruf, untuk membina kalimah. Datang Zaid, datang Ya, datang Dal, digabung jadi Zaid. Datang Mim, datang Dal, datang Ra, datang Sin, dan datang Ta marbutah, maka jadi madrasah. Dan seumpamanya. Tamam? Itu maksud kalam al-Imam Ibnu Ajurrum. Wa aqsamuhu, yani wa aqsamul kalam min haitsu ajza'u allati tata'allafu minha atau yata'allafu minha, maka apa dia? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ja'a li ma'na adalah sifat kepada harf. Tamam. Kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum menyebut al-ismu. Fal-ismu yu'rafu bil qafdi. Ini diceritakan tentang tanda-tanda ataupun alamat bagi setiap pembahagian tersebut. Apa alamat bagi isim? Bagaimana mengenali isim? Bagaimana mengenali dan mengetahui tanda bahawa ini isim dalam bahasa Arab? Macam mana kita nak tahu kata ini adalah huruf dalam bahasa Arab? Macam mana kita nak tahu kata ini fi'il dalam bahasa Arab? Maka diletakkan tanda dan disebutkan secara ringkas. Jadi kita dah sebut kata ini peringkat pertama. Jadi memperincikan dengan terlalu perinci pada peringkat pertama ada sumun qatil sebenarnya. Ini adalah racun membunuh sebenarnya kepada para penuntut ilmu. Jadi cukup diberikan seperti Imam Ibnu Ajurrum syarahkan, dan kemudian di tahlil alfaznya tadi ataupun diberikan penerangan komentar terhadap lafaz tersebut
sekadar yang diperlukan oleh murid pada ketika itu sudah memadai. Jadi kalau kata seorang guru membaca tadi dan kemudian mensyarahkan Al-Jurumiyah seperti syarahan Alfiyah, kalau dilihat sesuai kepada penuntut ilmu tersebut dan juga sesuai yang ada di depannya tadi adalah penuntut ilmu yang telah menyelesaikan Alfiyah, tapi kemudian ingin melakukan revision menggunakan kitab Al-Jurumiyah dan kemudian ditausiahkan syarahannya, itu berpada kepada mereka. Tetapi kepada pengajian yang berbentuk seperti ini, yang mungkin mendengar ada yang baru nak mengaji bahasa Arab dan seumpamanya, kalau kita perincikan seperti pengajian Alfiyah dan seumpamanya, maka ianya akan merosakkan dan menghilangkan himmah seorang tersebut. Faham? Kemudian disebut oleh al-Imam al-ismu yu'rafu bil qafdi. Apa dia qafd? Al-qafdu ni adalah istilah yang digunakan oleh para ulama di kalangan ahli Kufah. Ahli Kufah. Pun begitu, sebenarnya al-Imam Ibnu Ajurrum bukan terikat dengan perkara tersebut. Karena ada istilah yang beliau gunakan. Kalau ada sebahagian istilah ni ada mengatakan bahawa Ibnu Ajurrum sebenarnya adalah ahli Kufah. Buktinya beliau menggunakan falismu yu'rafu bil khafdi. Tak semestinya. Karena ada nanti kalau kita perhatikan satu persatu dalam kitab, nanti kita akan melihat bahawa Imam Ibnu Ajurrum menggabungkan kedua-dua sekali. Nah, soalnya beliau ada mazhab baru. Nah, beliau bukan membawa legasi daripada madrasah Kufah untuk bertentangan dengan madrasah Basrah, ataupun dia membawa madrasah Basrah dan seumpamanya. Sebahagian dia gunakan istilah madrasah Kufah, nanti dia akan gunakan pula apa yang digunakan oleh madrasah Basrah. Nah, soalnya dia ingin bawa keharmonian antara dua madrasah tersebut, dan tidak ada orang panggil penentangan yang dianggap sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perseteruan yang tidak baik dalam ilmu. Jadi beliau letakkan gabungan itu sekali. Nanti kita akan tengok satu persatu. Jadi falismu yu'rafu bil qafdi. Qafdu di sini dengan makna jar, yang dipahami di sini dengan berlaku perubahan tadi dengan jar. Jar itu dengan maksud sama ada nanti akan dijadikan kasrah, dan kalau umumnya kasrah. Tapi boleh jadi juga dia jar, tapi jar dengan fathah bila nanti akan tengok. Tanwin, dan kedua tanwin, duqul alif wal lam. Nah, wa hurufil qafdi, dan itu 3 tanda, iaitu yu'rafu bil qafdi wa tanwin duqul alif wal lam. Dia sebut 3. Cuma kita tambah dalam syarahan. Kalau ingat, kita tambah dalam syarahan. Apa dia? Yang tak disebut oleh Ibnu Ajurrum. Isnad ilaih. Isnad ilaih. Baik. Walaupun tu dalam kitab Alfiyah. Dah tahu? Tapi kenapa disebutkan juga? Kerana tu aqwa alamat ala al-ism. Jadi kita sebutkan juga untuk menyebabkan jadi biasa mendengar kalimah musnad ilaih tadi. Jadi dia tak jadi gharib ketika mana nak sampai kepada Alfiyah. Sebutkan dulu sebagai tanda sebut, dan dia yang tidak terlalu berat. Dan kemudian sebab tu nanti kalau belajar dalam Ibnu Ajurrum, jangan kita bertemu dengan khilaf. Jadi gini. Tapi bila naik pada qatrun nada, pengajian qatrun nada, kita akan bertemu dengan khilaf. Ada madrasah ini, ada madrasah sekian, madrasah ini dibaca begini, madrasah ini dibaca begini, dan ini tidak sesuai kepada penuntut ilmu permulaan. Ini kena naik peringkat yang pertengahan sedikit, ataupun pertengahan permulaan. Kalau kita katakan qatrun nada itu sebagai kitab permulaan pada zaman dulu, pertengahan pada zaman sekarang, maka kita katakan dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. Boleh. Ini huruful jar, dan disebut di sini wa huruful qafdi. Baru Syekh syarahkan pula. Jadi maksud isim dikenal dengan qafd, dikenal dengan tanwin. Dan kita dah maklum makna tanwin. Apa dia tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafzan wa tufariquhu qatta. Sama. Dan kemudian duqul alif wal lam, dan kemudian kita tambah dengan isnad ilaih. Kemudian Imam mensyarahkan dengan menyebut wa huruful qafdi. Apa dia huruful qafd? Huruful jar tadi, contohnya seperti zahaba zaidun ilal baiti. Ila, itu huruf dia.
Kalau kita tengok zahaba Zaidun ilal baiti, kita faham di sini Zaid adalah isim. Kenapa? Karena wujud tanwin. Zahaba Zaidun, ada tanwin. Tamam. Dan ilal baiti, al baiti ada alif lam, kemudian ada kasrah, kemudian masuk padanya huruf qafat. Boleh? Qafat lah. Bil qafdi ada alif lam. Nah, kemudian wujudul qafd, adanya qafat itu kasrah. Maka ada 3 tanda pada al-bait yang disebutkan dalam contoh kita sebutkan tadi. Zahaba Zaidun ilal bait. Zaid telah pergi ke rumah. Rumah siapa? Allahu a'lam. Al-bait itu. Dan mungkin bait ummi, bab rumah ibunya atau rumah dia sendiri dan seumpama. Tamam? Dan yang perlu kita ketahui bahawa ada 2 tanda yang tak akan boleh bergabung sekali. Iaitu alif lam dengan tanwin. Alif lam dengan tanwin tak akan boleh bergabung. Sebab tu kita tak sebut ja'a ar-rajulun. Yang nampak sangat tak arti ya kalau orang sebut. Kalau ada alif lam ya tak ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam. Itu cara dia. Tapi tanda-tanda lain boleh jadi tak bergabung sekali, boleh jadi. Alif lam dengan masuknya khafat, kasrah, boleh? Boleh. Tak faham? Nampak tak? Itu tanda bagi isim. Al-ismu yu'rafu bil qafdi wat tanwini wa duqulu al-alifi wal lami. Kemudian musannif mula menyebutkan, iaitu Imam Ibnu Ajurru menyebutkan 12 huruf yang merupakan huruf jar. Kemudian disebut apa dia? Wa huruful qafdi ay wa huruful jarri ada waba 12. Ada 12. Yang pertama min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan kemudian wa huruful qasam. Itu sampai ke situ jadi berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Wa huruful qasam dibagi 3 pula. Al-waw, wal-ba, wat-ta. Baru jadi 12. Nah, huruf qasam ada 3, ba, waw, wawul qasam, ba, baul qasam, dengan ta, taul qasam. Jadi contoh kita sebut zahabtu minal Iraqi ila Syam. Zahabtu min Al-Ustar ila Kuala Lumpur. Contoh. Min ila. Nah. Ataupun sebut ramaitu minal Qus. Saya pergi daripada Al-Ustar ke Kuala Lumpur. Nah, ramaitu minal Qus. Saya telah melemparkan anak panah daripada panahan busur. Sa'atu ala sath, ala sathi. Saya telah naik ke atas bumbung. Daqaltu fil masjidi. Saya telah masuk ke dalam masjid. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Ya. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Jadi masuk rubba di sini dengan makna takhlil. Nah, rubba di sini dengan makna takhlil. Ini qalilan ma tajidu laka akhan fillahi haqqa maksudnya. Apa makna rubba? Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Maksudnya sikit sangat. Kalau guna rubba ni maksudnya mungkin jadi kadang-kadang ataupun sedikit sangat. Sedikit sangat yang kamu akan temui seseorang yang mana dia merupakan saudaramu fillahi haqqan. Saudaramu kerana Allah semata-mata dengan benar. Ramai orang hanya berkawan dengan orang li gharadin muayyan, kerana tujuan tertentu. Kerana nakkan duit dia, kerana nakkan pangkat, kerana nakkan kedudukan, kerana inginkan terkenal masyhur, maka dikawan dengan orang masyhur-masyhur saja dan seumpama. Tamam? Jadi rubba akhin laka lam talidhu ummuk, itu makna dia tadi. Qalilan ma tajidu laka akhan fillahi haqqa. Contoh tu kena tulis. So tulis baru wildan bangkit. Katabtu bil qalami. Dia kalau tanya balik contoh tadi tu pakai pi lah. Katabtu bil qalami. Aku telah menulis bil qalam.
Ba dari ba isti'anah. Nah, yani bisti'anatil qalam. Zaidun kal qamari. Al-malu li Zaidin. Itu contoh semua ya, yang disebutkan dengan contoh bagi bila masuk saja dia akan jadi tanda dia isim selepas dia. Selepas daripada huruf tadi mesti isim. Jadi kalau beri contoh tadi, zahabtu min Al-Ustar ila Kuala Lumpur. Rupanya Al-Ustar ni isim. Ya, isim. Kuala Lumpur isim. Isim. Tamam? Maka Al-Ustar jadi fi'il. Nah, kalau Al-Ustar jadi huruf. Al-Ustar isim. Kenapa? Karena masuk padanya tanda isim. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Tamam? Oh, rubba akhin. Akhin ada selepas rubba. Ini isim. Tamam? Sa'adtu ala sathi. As-sathi, bumbung. As-sathi, perkataan as-sathi tadi ni, itu isim ke fi'il ke huruf? Isim. Kenapa? Karena ada tanda masuk padanya huruf jar. Dan seumpama. Wallahi la af'alanna kadha. Billahi alaika la taf'al kadha. Tallahi la af'alanna kadha. Tamam? Masuk wallah, tallah, billah. Itu semua tadi masuk pada lafzul jalalah Allah. Masuk pada lafzul jalalah, masuk di dalil kata Allah, lafaz jalalah tadi adalah isim. Kemudian musannif menyebutkan, kan kita dah syarah dah itu. Dan ini saya kata kita ulang balik untuk tahlilul lafz, untuk ingat balik dan juga melihat bagaimana syarahan pada Al-Imam Ibnu Ajurrum. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum alamat bagi fi'il. Ya, alamat bagi fi'il. Maka kita telah jelaskan bahawa alamat fi'il itu terbagi kepada 3. Ada alamat bagi fi'il mudhari', ada alamat bagi fi'il madhi, dan ada alamat bagi fi'il amr yang tidak disebut oleh Imam Ibnu Ajurrum secara terperinci dalam syarahan beliau, dalam matan beliau. Tapi kita dah syarahkan pada pengajian yang lalu. Wal fi'lu yu'rafu bil qad, biqad, wasin, wasawfa, wa ta'id ta'nis as-sakinah. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurrum cuma menyenaraikan alamat yang mana berlaku gabungan di antara fi'il dengan fi'il. Contoh, qad disebut wal fi'lu yu'rafu biqad. Qad ini adalah alamat yang gabung di antara madhi dengan mudhari'. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kita dah faham. Apa dia makna fi'il madhi? Nah, apa dia makna fi'il madhi? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa takhtarin bi ahadil azminati as-salasah wa hiya al-mudhi ataupun al-madhi, yakni zaman yang telah berlaku. Kalau mudhari', patah balik tadi, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa takhtarin bi ahadil azminati as-salasah wa hiya zamanun al-hal, zamanul hal atau al-mustaqbal. Ingat kalimah-kalimah itu semua tu, kalau hafal dengan baik, insya-Allah akan faham nahwu dengan baik. Yang penting imma aliyah sampai selesai pengajian. Ramai orang bila mengaji nahwu ni dia suka tergelincir tengah jalan. Kenapa? Pertama, dia tak murajaah. Masuk pengajian yang kelima, keenam, dia mula lupa dah lepas. Bila dia mula lupa pada waktu tersebut, dia rasa mula malah. Dan dia rasa nahwu tu payah. Yang penting mengulang. Yang penting menghafal. Kena ingat. Kena tahu kalimah tadi diulang. Kalau kita lambat ataupun kita payah nak hafal, satu kali tak boleh. Dia kena 2 kali ulang. Kalau kita jenis ulang 2 kali pun tak ingat lagi, ulang 3 kali. 3 kali pun tak ingat juga, ulang 4 kali. Sampailah kepada bilangan yang kalau kita ulang pada bilangan tersebut, insya-Allah kita tidak lupa. Maka ulang sampai tahap. Walau sampai 1000 kali sekalipun. Ada orang ulang sekali saja dia ingat dah. Ada orang 2 kali ulang saja dia terus kuat ingatan dia. Ada orang sekali baca saja ingat terus. Seperti Al-Imam Syafi'i. Jadi kita bukan beliau. Jadi sedar diri, lakukan sekadar kemampuan kita. Nah, jadi kalau kata kita tidak himmah aliyah baca, kita Imam Syafi'i baca, Masya Allah, sekali baca ingat terus masuk semua sampai kita tutup sebelah. Kemudian dia kata, saya baca tak macam tu pun, ni malah baca. Oh, kalau macam tu, dah sampai ke sudah lah, tak dia alim lah. Tak erti lah dalam bahagian tu.
Jadi kena ada himmah aliyah. Isyarat utama untuk dapat ilmu. Ada orang kadang-kadang dia biasa saja, kata bukan cerdik sangat pun, biasa saja, tapi sebab himmahnya aliyah, dia melepasi teman-teman dia. Ada himmah aliyah. Tapi kalau ada zakat mufrid, zakat wahbi, anugerah daripada Allah, kemudian digabungkan lagi dengan pengajian, ada ahsan. Ini orang yang mensyukuri nikmat akal. Dan ada zakat dipanggil kecerdikan, yang dipanggil kecerdikan kasbi. Cerdik tadi dia kena usaha. Usaha dia cara macam mana tadi? Mengulang, hafal, hadir majlis, mengikuti pengajian, himmahnya aliyah, beradab dengan guru, harap barakah, maka itu semua akan mendapatkan kebaikan, insyaAllah. Boleh faham? Jadi pengajian kita bukan hanya pengajian nahwu saja, pengajian kita termasuk pengajian adab sekali. Kemudian qad tadi apa dia, gabungan antara mudhari' dengan madhi. Jadi boleh sebut contoh, qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Qamat as-salatu. As-salatu jadi fa'il. Nanti kita akan mengaji i'rabnya, jangan bimbang. Qad qamatis salah. Jadi lepas ni bila mana kita pergi sembahyang, orang iqamah dia ada i'rab betul-betul, tapi tahulah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tu tahu semua dah, mana huruf, mana isim, semua tahu. Betul. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Tak payah tu. Itu kalau Tok Bilal baru mengaji nahwu, jadi nak kena betul kan tu lah. Boleh. Zaid. Itu payah orang mengaji nahwu, dia bila mengaji nahwu, dia bila pergi sampai ke azam, dia nak berbaring belakang. Allahu akbaru, Allahu akbaru. Tiba. Allahu akbar, Allahu akbar. Sukun belakang apa? Sukun pun salah satu daripada mazhab i'rab. Sukun taslam. Dia panggil waqf. Waqaf kat situ. Waqaf dia kena dengan sukun. Baik. Jadi qad qamatis salatu, qamat kita tahu kata itu adalah fi'il madhi. Dan kita dah belajar apa dia fi'il madhi dan apa dia alamat fi'il madhi. Dan Quran juga tersebut qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika. Qad nara. Nara ni ada nun. Nun salah satu daripada ahrufil mudhara'ah, huruf mudhari'. Yang menunjukkan kata perbuatan tadi berlaku fil hal atau mustaqbal. Faham? Boleh. Jadi sebab tu kadang kita baca dalam Quran, bila disebut kata walima taqtuluna al-anbiya, taqtuluna al-anbiya, digunakan dengan fi'il mudhari'. Kenapa kamu membunuh para nabi? Membunuh saja digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita kata ini adalah lil hal wal mustaqbal au mustaqbal, untuk menunjukkan perbuatan tadi sedang berlaku ataupun akan berlaku. Masalah ni sekarang pembunuhan para nabi yang dilakukan oleh datuk nenek Yahudi dahulu, ketika ayat Quran tadi turun, disebutkan oleh nabi kepada cucu-cucunya. Kenapa disebut kepada cucu-cucu sedangkan peristiwa tadi telah berlaku tapi digunakan dengan fi'il mudhari'? Ini kata ulama dalam balaghah disebut listihdari as-surah. Seolah-olah benda tadi berlaku depan mata mereka fil hal. Waktu tu. Ini ada penggunaan tu dalam bahasa. Jadi gunakan dengan bahasa tersebut untuk apa? Untuk menghadirkan gambaran jahatnya peristiwa tadi berlaku, seolah peristiwa itu masih berlaku lagi ataupun sedang berlaku di depan matanya. Ya, faham? Yang ni kalau dalam bahasa orang panggil apa, filem, di tengah cerita tu dia main flashback, dia panggil. Tahu? Awan. Tak sampai. Ya. Flashback, ya. Bahasa yang mudah dipahami. Flashback. Saya ni guna bahasa Jawa ni. Flashback. Jadi datang flashback balik. Tu flashback itulah macam dalam Quran gunakan. Ya, seolah Quran gunakan apa ni, sistem flashback tadi. Kalau baca tu, gambar tu waktu tu seolah berlaku depan mata dia. Dan ni lebih kuat sebenarnya pada penolakan. Lebih kuat pada rak kepada sesuatu kelompok tersebut. Itu bahasa Arab ni kuat. Sebab dengan tanda saja dia boleh letakkan
dia boleh mencucuk hati orang tadi. Tapi kalau kata bahasa kita kadang-kadang susah juga sebenarnya. Bahasa Arab kuat kenapa? Kerana dengan tanda tadi kita boleh dipahami oleh orang yang dengar tadi. Ni ayat ni sebab dia nak perli dia ataupun yang seumpama. Kita kena dengan nada. Ada sebagian bahasa dengan nada, dengan naram sebutan. Bahasa Arab kadang-kadang tidak ada nada pun, tapi tanda tadi menunjukkan kepada ayat ni sebenarnya nak membentak yang mendengar dan membaca ayat tersebut. Faham? Kemudian kita belajar tentang alamat huruf. Dan kita tahu kata alamat huruf adalah adamul alamah. Tiada alamat. Ini tiada alamat isim, tiada alamat fi'il padanya. Maka dinamakan dia dengan al-harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu, kata Imam, dalilul ismi wala dalilu al-fi'li. Baik. Tadi pada fi'il ada qad, wasin, saufa, ta' ta'nis as-sakinah. Boleh? Kalau kata qad, itu gabung antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kalau sin dengan saufa, yang ni pada mudhari' sahaja boleh masuk. Boleh? Pada fi'il mudhari' sahaja boleh masuk kau tersebut. Kalau ta' ta'nis sakinah pula, hanya khusus kepada fi'il madhi sahaja. Tidak boleh masuk kepada fi'il mudhari'. Contoh disebut qalat, qamat. Itu maksudnya fa'ilnya adalah muannas. Pembuat bagi perbuatan tersebut adalah feminin. Sesuatu yang bersifat dengan muannas. Boleh. Tapi tak disebut dalam ni fi'il amr. Fi'il amr kita sebut dalam syarahan. Buka syarah balik, tengok syarahan tersebut dalam pengajian yang ketiga. Pengajian yang ketiga. Tamam. Kenapa kita tak bahas satu-satu tadi? Kerana kita dah bahas dengan 3 kelas pengajian yang lepas. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum, bermula daripada al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamuhu salathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil qafdi wat tanwini wa dukhuli alif wal lami wa huruful qafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya min wa hiya ba waw wal ba wal ta wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin wa sawfa wa ta ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul fi'li dalilul ismi wala dalilu al fi'li. Sampai situ selesai pengajian selama 3 kali pengajian. Ini cara kita dalam pembahasan. Kita syarahkan dulu, kemudian kita baca matan. Ataupun kita baca matan dulu sekali, kita tengok balik faham ke tidak matan tadi, kemudian kita syarah. Kemudian kita baca balik matan. Tengok faham ke tidak faham apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan kadang dia akan jadi Allahumma salli ala Muhammad, soalan tadi boleh lebih tarkis. Kalau kita tahlil lafaz tu, masing-masing dia punya jalan pengajian tadi masing-masing. Cuma kalau kata di tahlil lafaz terlebih dahulu, kemudian murid akan tertumpu kepada lafaz tanpa tertumpu kepada madmun perbincangan, isi perbincangan, apa yang kita nak bincang dalam tajuk ni. Masing-masing pedagogi dipanggil, cara pengajaran. Ini cara saya, dan kemudian cara guru yang lain, dan masing-masing telah ada hasilnya. Dan guru yang membacakan kitab saja kemudian tahlil lafaz dari satu persatu, ya hadir juga murid-murid yang menguasai nahwu dengan cara demikian. Ini cara saya. Jadi hadafnya sama. Hadafnya sama. Dia macam kata sebahagian ahli sufi, tujuannya sama, airport dia lain-lain. Itu faham? Tujuan nak pergi semua Kuala Lumpur, tapi airport dia lain-lain. Ada nak kat Ustaz, ada kena pergi ke Penang, tapi semua nak pergi ke Kuala Lumpur. Ada nak pergi ke Mekah, semua tujuannya Mekah, tapi airportnya lain-lain. Ini airport kawan ni di Thailand, airport kawan ni di di Kedah, airport kawan ni di Penang, airport kawan ni di Kuala Lumpur, dan seumpamanya. Begitu. Jadi semuanya tujuan yang satu. Boleh. Babul A'rab. Ini kita masuk Babul A'rab dalam masa yang ada ni. Kita baca dulu, tengok dia punya perbahasan I'rab tadi pada sudut matan. Babul I'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdira. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu
والقفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا قفض فيها. Nah, ini akan kita bahaskan lebih kurang dalam berapa pengajian? Lebih kurang dalam 4 pengajian. Ini saja. Lebih kurang. Akan bahas dalam 4 pengajian insya-Allah ta'ala. Baik, pengajian yang seterusnya, pengajian keempat pada hari ini. Jadi saya ulang kembali. Tadi kita dah baca matan, dan kita dah baca matan bagi al-i'rab, babul i'rab. Saya rasa kalaulah seorang tadi ingin kuatkan dia punya ingatan dia, ataupun ingin kuatkan dan latih otaknya tadi, maka hafal matan ajrumiyah. Nah, jadi hafal sekat mana? Hafal sebelum babul i'rab. Hafal sebelum babu al-i'rab. Jadi kita baca tadi al-kalam sampai kepada alamatu al-harf. Al-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu al-ismi wala dalilu al-fi'ali. Aduh, sampai ke situ hafal. Senang je. Tak payah mana apa saja. Baik, ad-darsul rabi'. Kata Saipudin, kata kacang. Kami dah hafal dah dulu di pondok. Dengan Saipullah. Itu dah jadi makanan kami, kata. Mudah sangat ni mata ni. Kenapa lah yang Syekh Raja baca banyak kali sangat kita? Senang sangat ni. Kata Ali Najmi dalam hati bermonolog. Ad-darsul rabi'. Pengajian keempat. Al-i'rab. Ni pengajian yang keempat ni al-i'rab. Apa dia i'rab tersebut? Jadi dalam pengajian nahwu kita telah mempelajari bahawa nahwu itu adalah qawaidu yu'rafu biha dhabtu akhiril kalimati. Tamam? Akhiril kalimati. Jadi kita tahu kata ia adalah qawaid yang diketahui dengan qawaid tersebut, kaedah-kaedah tersebut meletakkan baris pada akhir kalimah. Jadi kita dah bahas tentang kalau tadi pada pengajian yang lepas. Dan akhir kalimah yang merupakan tempat berlaku perubahan yang berbeza. Contoh, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Taala sebut alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Boleh? Tulis tak seorang? Seorang tolong tulis. Tolong tulis. Tulis. Allazina qala lahumun nasu itu walif saya tulis dulu dia punya contoh dia. Dia boleh kita syarahkan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Tak perlu berbaris ya. Tak perlu berbaris. Qad jama'u lakum. Tulis tepi dah. Tepi dah. Saya tulis ayat kedua pula. Okey, ayat kedua. Nombor 2 tulis nombor 2. Tak tulis Allah Ta'ala. Yang kedua, ayat qutilal insanu ma akfarah. Kawan dah lalu jauh. Johor. Dia teriak keluar ayat ini. Qutilal insanu ma akfarah. Tamam. Itu ayat seterusnya. Innal insana lafi khusr. Tulis di atas padam qauluhu ta'ala tu, padam tulis hal ata 'alal insani hinun minad dahr.
Syukran. Baik, cuba tengok di sini. Kita tengok perkataan dalam contoh ni. Ini dalam firman Allah Ta'ala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum qutilal insanu ma akfarah innal insana lafi qusrin. Tamam. Cuba tengok sini. An-nas, perkataan an-nas dengan al-insan dalam ayat ni berlaku perubahan yang banyak. Di mana berlaku perubahan? Dia bukan berlaku perubahan pada struktur ayat, struktur huruf ataupun kalimah. Yang berlaku perubahan adalah pada akhir kalimah tadi dengan dia punya baris. Di sini dibaca dengan al-insani. Di sini dibaca dengan al-insanu. Di sini pula dibaca dengan insana. Maksudnya boleh 3 baris diterima. An-nas pula dalam satu ayat ni pun dah beza dah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa. Kenapa jadi macam tu? Tamam. Dah yang tahu nahu dia kata, senang lah sebab dia Arab. Tahu lah. Hanya kita cerita ni orang tak tahu ni. Nah. Jadi kita tengok kesemuanya tadi berlaku perubahan. Jadi kita dapat tahu perubahan-perubahan yang berlaku di huruf di kalimah an-nas dengan insan, kita ketahui bahawa bila berlaku perubahan macam tu dan dia tidak menerima dengan satu baris sahaja, boleh menerima dengan 3 baris ataupun boleh menerima perubahan tadi, maka ianya digelar sebagai al-mu'rabah. Dan ini dipanggil kalimah yang mu'rabah, kalimah yang berlaku perubahan pada akhir kalimah tersebut. Boleh. Jadi kita ketahui kalimah mu'rabah maknanya apa dia? Al-kalimatu allati tataghayyaru tataghayyaru harakatu akhiriha bihasabi mawqi'iha fil kalam. Tamam? Jadi kalimah allati tataghayyar harakatu akhiriha, berlaku perubahan akhir kalimahnya tersebut, dan bihasabi mawqi'iha fil kalam, berdasarkan kedudukan tempatnya tadi di dalam kalam tadi. Dan di dalam kalam tersebut. Jadi di sini berlaku perubahan ini disebabkan kerana perubahan tempat dia. Di sini tempat dia selepas huruf jar ala. Di sini dia jadi apa? Dia tengok balik sebelumnya ada qala. Innan nas, di sini kerana ada inna. Tamam. Qutilal insanu, kerana ada qutila. Ini kita akan mengaji satu-satu nanti. Innal insana, ni ada inna. Jadi ini dipanggil apa? Dipanggil amil. Amil. Nanti akan masuk bab amil. Apa dia amil? Apa dia ma'mul? Akan mengaji nanti. Cuma tahu dulu dia punya maksud-maksud dia, ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama nahwu. Kemudian ada soalan yang penting. Bila boleh untuk kita jadikan akhir kalimah tersebut sebagai madmumah? Yani bila kita boleh letakkan Amirul? Oh Amirul, lambat bateri dia sampai gontor lah. Tak ada nak mendarat mai balik. Soalan yang penting, bila kita tengok tu, ada yang tanya, baik bila dia nak jadi kasrah tu? Bila dia boleh jadi madmumah? Jadi dhammah? Bila yang boleh dibaca kalimah tersebut dengan fathah? Tolong ceritakan, kami tak sabar ingin mendengarnya. Kata sebahagian yang sangat dahagakan dan laparkan ilmu nahwu. Masya Allah. Boleh? Jadi boleh buat novel. Dia panggil novel nahwu. Masa nak menjadi nahwu tu, cerita bab sama juga, tapi dia ada macam novel. Jadi macam murid dalam kelas, bila guru sebut macam tu, terus dia ceritakan. Cerita kan? Macam tu.
Tetap bantu kat lima. Kalau sebutnya tu kau ajak tu. Tu kalau sebut dekat Tok Guru tu kau ajak tu. Sebutlah hati je lah. Kami inginkan. Afiduna ya sayyidi. Beri faedah kepada kami wahai tuanku, wahai tuan guru, dengan faedah tersebut. Itu bahasa yang lebih lunak, halus, beradab dengan para masyayikh. Jangan cerita. Cerita tu tanya dekat usinnya dia lah. Dah hantu kat lima. Fal kalimatul mu'rabah, tadi kita dah syarahkan apa makna kalimah mu'rabah. Dan bila kita ditanya dengan soalan yang penting tadi, bilakah boleh untuk kita baca sesuatu kalimah tadi dengan dhammah? Bila kita boleh baca sesuatu kalimah tadi dengan fathah? Dan bila kita boleh baca sesuatu kalimah tadi dengan kasrah? Tolong sampaikan dan ceritakan kepada kami. Jawapannya apa dia? Itu berlaku berdasarkan kepada tempat duduknya kalimah tersebut di dalam jumlah ataupun kalam tadi. Dalam petikan tadi. Di mana dia duduk? Apa tanda yang ada sebelumnya sehingga membenarkan untuk dia dibaca dengan dhammah? Apa ada tanda kat sebelumnya yang menyebabkan dia boleh dibaca dengan kasrah? Adakah tanda sebelumnya yang boleh menyebabkan dia boleh dibaca dengan fathah? Itu cara. Jadi kita sebut beberapa kaedah. Contoh. Ini kaedah-kaedah penting dalam i'rab. Contohnya, al-fa'il yarfa'u akhirahu. Dama. Al-fa'il Al-fa'il yurfa'u akhiruh. Wal-maf'ulu bihi yunsabu akhiruh. Al-ismul masbuqu biharfil jar yujarru akhiruh. Fa'il itu yurfa'u akhiruh. Dirafa'kan akhirnya. Al-fa'il yurfa'u akhiruh. Itu kaedah tu. Bila sebut fa'il saja, maka akhir kalimah fa'il tadi dirafa'kan. Kaedah kedua, al-maf'ulu bihi yunsabu akhiruh. Yunsab. Maf'ul bihi pula. Yang kena buat. Fa'il yang buat. Fa'il yang melakukan. Pelaku. Yang kena laku dipanggil apa? Maf'ul bihi. Kalau maf'ul bihi, yunsabu akhiruh. Dinasabkan akhirnya. Kalau al-ismul masbuq biharfil jar, isim pula yang didahului sebelumnya dengan huruf jar, yujarru akhir. Isim tadi akan dijadikan jar. Contoh tadi, hal ata 'alal insani. Insani. Maka dia dipanggil isim. Dia isim. Karena ada alif lam. Dan dibaca ni. Maknanya ni makhfud. Kenapa dia makhfud? Al-masbuq biharfil jar. Karena didahulukan sebelumnya dengan huruf jar. Dia ada huruf jar sebelum dia. Ala al-insan. Dia ada ala. Boleh. Jadi kalau kita dah tahu perbezaan antara isim, fi'il dengan huruf. Yang kita tahu kata fi'il tadi. Kalau fi'il, perbuatan, sudah tentu dalam perbuatan tadi akan wujud pembuat bagi perbuatan tersebut. Kalau contoh ada daraba, perbuatan memukul yang telah berlaku, bermaksud kita akan faham bahawa ada pemukul. Takkan perbuatan ada, pembuat tak ada. Okay? Jadi kita bila faham kata dalam fi'il, mesti akan wujudnya fa'il. Maka kalau kita baca sesuatu kalimah, satu kalam yang dalamnya terdapat fi'il, maka perlu cari fa'ilnya. Tu orang bagi apa? Formula yang mudah untuk kita cari. Contohnya, qama Zaidun. Qama ni adalah perbuatan berdiri. Jadi ini fi'il. Bila perbuatan berdiri, sudah tentu ada yang berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun. Zaidun ni apa ni? Kan kita sebut tadi fa'il yurfa'u atau marfu'un. Fa'il marfu'. Ay fa'il yurfa'u akhiruh. Dirafa'kan akhirnya. Tapi baca dengan qama Zaidun. Zaidun ni dibaca dengan rafa'. Dengan dhammah. Maka kita tahu kata Zaidun itulah fa'il kepada qa. Yakni
Zaid telah berdiri. Nah, jadi perbuatan qama tadi dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Zaid. Nah. Dan perbuatan qama tersebut berdiri tadi disandarkan kepada Zaid. Nah, dan Zaid adalah yang menerima sandaran tersebut. Maka Zaid adalah isim. Boleh? Musnad ilaih. Ja'a Amrun. Telah datang Amr. Telah datang. Telah datang ni maknanya ni perbuatan datang tadi telah berlaku. Baik, siapa yang datang? Siapa pembuat datang tadi ni? Pelaku datang tadi ni? Amr. Macam mana kamu tahu Amr tadi sebagai datang? Karena dia ada tanda bagi rafa'. Ada baginya tanda rafa'. Amrun. Maka ketika sebut kita letakkan bahawa Amr adalah fa'il dan fa'il adalah yurfa'u akhiruh. Nanti akan tengok i'rabnya. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi, itu nanti akan baca pada bab dia nanti insya-Allah. Jadi itu antara perkara yang kita telah sedikit pelajari tentang kata tersebut. Jadi bila kita tahu ni fa'il, ini maf'ulun bihi, maka fa'il ada fa'il contoh. Fa'il adalah ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li. Ya. Ismun marfu'un. Tulis. Apa dia fa'il? Al-fa'il ialah ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li. Faham? Isim yang marfu' yang datang setelah perbuatan. Ya'ti ba'dal fi'li. Jadi daraba Zaidun. Daraba fi'il, Zaidun datang setelahnya perkataan fa'il tadi. Dia mesti duduk selepas. Jadi maknanya, kalau kata kita jumpa isim tadi duduk di depan, fi'il tu duduk di belakang, kita takkan di-i'rab dah sebagai fa'il. Zaidun daraba. Contoh. Kita i'rab dah sebab apa? Sebab syarat bagi fa'il, fa'il mesti selepas fi'il. Ya'ti ba'dal fi'li. Tamam. Boleh nampak ni Irfan? Yadullu. Tidak sambung lagi. Ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li yadullu ala alladhi qama bil fi'li. Dan isim tadi juga menunjukkan kepada yang menjalankan ataupun yang melaksanakan perbuatan tersebut. Itu maksud fa'il. Pelaku maksudnya. Ini dhabit pertama yang kita kena pegang betul-betul. Kalau kita pegang, maka kita akan rafa'kan isim kalau dia fa'il. Faham? Contoh, tengok di bawah. Ada tak di sini fa'il? Ada contoh di sini fa'il? Contoh yang tu. Alladzina qala lahumun nasu. Qala, ini fi'il. Fi'il apa ni? Perbuatan mengucapkan. Telah mengucapkan. Tamam. Ni contoh ni. Alladzina qala lahumun nasu. Jadi kita dah sebut. Bila sebut an-nasu, yang ini kemungkinan dia fa'il. Ini saya terang ni. Jadi kita dah langkau ni, tapi kita bagi dulu jelas dulu apa dia yang disebutkan oleh para nuhah perbahasan mana. Jadi bila qala ni fi'il. Fi'il madhi. Yani perbuatan berucap yang telah berlaku. An-nasu datang setelah apa Bani Hafiz? Setelah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi apa? Ni. Apa dia fi'il madhi ni? Ni apa dia ni? Qala tu. Takut. Qala an-nasu. An-nasu jadi apa? Fa'il. Fa'il kenapa? Karena dia datang selepasnya. Karena kita sedia maklum bahawa maksud fa'il adalah apa? Ismun marfu'un. Marfu'. Al-ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li. Ya'ti ba'dal fi'li. Kemudian dia wa yadullu alladhi qama bil
bil fi'li. Baik, faham itu ya. Baik, kalau kita tengok pula contoh bagi maf'ulun bihi. Tadi kita sebut pada kaedah yang kedua tadi, al-maf'ulu bihi yunsabu akhiruh. Dinasabkan akhirnya. Contoh kita sebut daraba Zaidun Amran. Akrama Aliyun Bakra. Qara'at talibu ad-darsa. Qara'at talibu ad-darsa. Bukan darsa. Darsa tu apa ni ad-dars. Darsa. Ad-darsa ni darsa lah. Ad-darsa ni pengajian. Qara'at talibu al-kitaba. Qara'at talibu ad-darsa. Jadi kalau kita tengok sini ada beberapa perkara. Daraba Zaidun Amran. Sini ada fi'il dan ada padanya fa'il. Maksudnya telah pukul oleh Zaid akan Amr. Ada yang kena pukul. Telah memuliakan Ali akan Bakr. Telah membaca seorang penuntut ilmu itu akan kitab ataupun akan pengajian. Betul orang Melayu kita dulu, tok guru kita tua dulu, kalau dia nak terjemah, dia akan terjemah dengan oleh, dengan akan. Biasa selepas oleh itu adalah pembuat, iaitu fa'il, dan selepas akan itu adalah maf'ul bihi. Jadi kalau kita baca terjemah saja, tengok, fahamlah mana maf'ul, mana fa'il, dengan ada tanda yang diletakkan. Kalau kita terjemah tu, Zaid memukul Amr, boleh jugalah. Tapi kalau sebut memukul Zaid Amr, pening juga tu. Memukul Zaid Amr. Memukul Zaid Amr. Jadi kita faham dengan bahasa tadi, Zaid yang memukul Amr lah. Telah memukul Zaid Amr. Tapi kalau sebut dengan kalimah yang diterjemah oleh orang tua kita dulu, telah memukul oleh Zaid akan Amr. Telah tu ayat tadi. Bahasa Arab sebut daraba Zaidun Amran. Jadi kita tengok kesemua tadi, Amran fathah, Bakran fathah, ad-darsa dalam contoh tadi pun fathah. Ni kalau tulis kena tulis. Daraba Zaidun Amran. Akrama Aliyun Bakra. Qara'at talibu ad-darsa al-kitaba. Dan seumpama. Jadi kita menunjukkan kata berlaku pada sini ada maf'ul. Jadi apa dia maf'ulun bihi? Maf'ul bihi adalah ismun mansub yadullu ala alladhi waqa'a alaihi al-fi'l. Isim dia mansub yang menunjukkan kepada berlakunya perbuatan tersebut ke atasnya. Jadi daraba Zaidun Amra, yakni berlaku perbuatan pukulan itu ke atasnya. Bukan dia yang memukul, dia yang terkena pukul. Tu. Jadi kalau kita baca wa warisa Sulaimanu Dawuda. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Baik, siapa yang mewarisi dan siapa yang diwarisi? Warisi Nabi Allah Daud. Yang diwarisi oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sulaiman dibaca dengan rafa', maknanya dia fa'il pewarisan tersebut. Yang mewarisi, faham? Yang diwarisi, faham? Diwarisi olehnya, yang mewariskan kepadanya oleh apa aja? Dawuda. Fawarisa fi'lun madhi, Sulaiman fa'il, Daud maf'ulun bihi. Dan begitulah huruf jar. Huruf jar pula, yang kita sedia maklum, kalau kata didahulukan dengan ismun yasbiquhu harfun min hurufil jar. Kata nama yang didahulukan dengannya dengan huruf jar. Baik. Dan itu secara umum saja. Kita bahas tentang umum saja dalam pengajian keempat ni, pengajian tentang i'rab. Kita tahu kata i'rab adalah taghyir awakhiril kalimi. تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العامل الداخلة عليه.
atau ikhtilafil awamil ad-dakhilati alaih. Jadi berlaku perubahan pada akhir kalimah dengan masuknya amil yang mengubah akhir kalimah tersebut ketika masuknya amil. Apa dia amil, apa ma'mul, itu nanti akan dibahas pada pengajian yang akan datang, insya-Allah ta'ala. Cuma nanti pembahagian akan datang, pengajian akan datang, kita akan mengaji aqsamul i'rab. Apa dia pembahagian i'rab? Contoh i'rab ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazm. Apa dia punya pembahagian yang tadi, nanti kita akan tengok satu per satu. Dan ini faham dulu tentang i'rab dan tahu dulu apa dia kaedah dalam i'rab sikit sebanyak, dan kita tahu rupanya berlaku perbahasan dalam perbezaan kalimah tadi adalah disebabkan kerana perubahan pada i'rabnya. Tamam. Dan i'rab ni berlaku kepada apa? Kepada kalimah yang mu'rabah lah. Mau di i'rab macam tu. Cuma kalimah mabni pun akan di i'rab juga. Cuma di i'rab dengan caranya. Yang ini kalau kalimah mu'rabah ni dengan makna kalimah yang berlaku perubahan pada hujung hurufnya. Pada hujung kalimahnya. Setakat dulu insya-Allah pengajian kita pengenalan tentang i'rab. Pada pengajian yang kelima nanti insya-Allah kita akan mengaji dan mempelajari tentang aqsamu al-i'rab. Dan moga-moga kita semua dapat memahami dengan baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.